Okey, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Bahagian Bersatu Lembau iaitu Haji Nazri Yunus. Apabila semalam beliau mengeluarkan kenyataan yang berbunyi Bersatu Lembau saran SPRM siasat akaun pembelanjaan PH dan BN untuk PRU ke-15. Dan di dalam kenyataan ini juga beliau berkata, Bersatu Lembau menyarankan SPRM menyiasat akaun dan sumber pembelanjaan pilihan raya PH dan juga Barisan Nasional pada PRU ke-15 berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh seorang blogger iaitu Raja Petra Kamarudin melalui video di Facebook yang tertular baru-baru ini. Dan di sini juga beliau berkata, berdasarkan video tertular, Raja Petra memaklumkan bahawa pimpinan PH dan BN mempunyai kewangan yang luar biasa dan pembelanjaan secara luar biasa dalam kempen pilihan raya umum yang lalu, iaitu BN belanja RM 6 juta dan PH belanja 10 juta bagi satu kerusi parlimen. Ini bermakna anggaran jumlah pembelanjaan didakwa adalah mungkin lebih mencecah lebih daripada RM 1.5 bilion. Dan di sini juga beliau berkata, Bersatu Terbuka telah pun memberi kerjasama kepada SPRM dalam isu penyiasatan kononnya berlaku penyelewengan RM 600 bilion dan kemudian diturunkan kepada 92.5 bilion sehingga menjadi RM 300 juta seperti yang dituduh oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ada 3 perkara yang saya nak jawab kepada Ketua Bahagian Bersatu Lembau ni, iaitu Haji Nazri Yunus. Saya rasa ini adalah satu daripada tuduhan yang mana Ketua Bahagian Bersatu Lembau ni menggunakan nama orang lain untuk menutupi dirinya sendiri membuat kenyataan. Jika sebagai seorang ketua bahagian, sepatutnya beliau ni harus berani dengan kenyataan sendiri. Jangan berpandukan kepada kenyataan orang lain. Jadi di sini saya nak menjawab yang pertama ni. Apabila dia berkata bahawa PH mempunyai dana untuk satu ahli parlimen lebih kurang 10 juta dan BN lebih kurang 6 juta. Setiap ahli parlimen ni saya rasa kalau 222 kerusi ni semuanya PH boleh menang ataupun PH dan BN boleh menang. 10 juta bukan sedikit untuk satu calon. Sebelum saya nak memperjelaskan isu ini lebih panjang, saya juga nak memperkenalkan diri saya kepada Ketua Bahagian Bersatu Lembau ni, iaitu Haji Nazri Yunus. Saya adalah Ketua Cabang PKR Mas Gading Sarawak. Saya juga adalah Ketua Penerangan PKR Sarawak. Jadi, PRU ke-15 ini, saya sepenuhnya berada di lapangan. Kerana perlu menguruskan PKR, saya perlu menguruskan PH itu sendiri. Kerana calon yang bertanding di kawasan saya adalah DAP yang mana mewakili PH. Jadi apa yang berlaku? Di kawasan saya, YB Mordri Bimor yang telah pun menang, saya adalah wakil calonnya. Dan kami menjalankan kerja PRU ke-15 itu dengan keadaan yang cukup daif. Tidak mencukupi kewangan. Kita nak melawan parti yang cukup besar, iaitu parti lokal yang bernama GPS. Yang mana di kawasan saya memang mereka highlightkan sampai premier sendiri pun datang buat ceramah untuk membantu calon mereka menang. Kami bendera pun tak ada, sumber kewangan pun amat terhad. Saya tidak mengungkitlah, harap YB Moldi Bimol tak mendengarlah ini kerana ini seolah-olah saya nak menceritakannya, tetapi ini nak menceritakan kepada Ketua Bahagian Bersatu Lembau ni, bahawa kami kekurangan duit. Dan saya tidak berharap apa-apa, cuma yang saya berharap adalah YB Mordi Bimol menang dan saya harap beliau boleh menjalankan kerja kerana beliau anak muda. Dan saya harap juga satu pertambahan kerusi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri waktu itu. So apa yang berlaku? Kita dalam kekurangan, dalam keadaan ekonomi, dalam duit tak ada.
Bendera semua kita kena tunggu daripada pusat pun tak datang-datang. Baju apa semua tak ada. Sehingga kan beberapa kampung pun komplain bendera tak ada, sedangkan penuh di kawasan saya adalah bendera warna putih, iaitu bendera GPS. Jadi kami di sana kekurangan segalanya disebabkan apa? Disebabkan tak ada sumber kewangan. Dan ramai juga yang ikut kami berkempen dan kita juga terpaksa keluarkan duit sendiri. Saya banyak keluarkan duit sendiri demi untuk menangkan calon kami sendiri. Dan saya tidak menyesal di situ kerana inilah perjuangan kita. Dan disitulah kita lihat bahawa kita terpaksa ramai pengikut ni yang kita tahu mungkin mereka kekurangan nak makan, nak minum. Bukan semua orang ada duit. Jadi kita terpaksa keluarkan modal sendiri. Jadi kalau kita mempunyai duit 10 juta ya, PH ni 10 juta untuk satu calon, saya rasa YB Mall DB Mall boleh menang dengan selesa dan bergayanya, iaitu mungkin calon-calon lain tu akan kalah sampai hilang deposit. Tetapi kerana kami tidak mencukupi, itu pun menang bergaya. Menang majoriti 7,000 lebih undi. Jadi daripada mana asasnya satu calon PH tu boleh dapat 10 juta. Kalau kita dapat 1 juta pun calon PH, saya rasa semua menang. Tetapi kerana kita nak dapat, jangankan 10 juta lah, 10,000 pun mungkin tak ada lah. Jadi ini adalah satu fitnah. Yang keduanya, dalam isu ini tadi yang sama, rujukan dia adalah Raja Petra. Raja Petra yang kamu nak rujuk ni, satu Malaysia tak percaya. Raja Petra sendiri duduk di luar negara. Raja Petra sendiri tidak berani balik ke Malaysia. Kalau balik, kena tangkap, kena saman. Mahkamah kita tak percaya Raja Petra. PDRM kita tak percaya dengan Raja Petra. SPRM kita tak percaya dengan hujah Raja Petra. Siapa dia Raja Petra ini? Dia tidak mempunyai jawatan politik. Bukan orang politik yang kita lihat boleh kita percayai. Jadi dia ni dulu pun asal-usulnya kalau kita tengok, melompat sana, melompat sini. Hari ini, dia buat kenyataan seolah-olah menyebelahi pula Perikatan Nasional. Nanti dia menyebelahi pula orang ini. Jadi jika Raja Petra betul, kenapa dia tidak berani buat kenyataan? Lagi satu, Raja Petra waktu PRU bukan turun lapangan. Yang mana pula Ketua Bahagian Bersatu merujuk kepada Raja Petra ni, yang tak pernah turun lapangan, duduk di England tu, terus buat konten dan mengkritik dan membuat kenyataan begini. Pada saya, Ketua Bahagian Bersatu Rembau ni tidur. Sebab apa saya kata dia tidur? Sebab dia menggunakan kenyataan orang lain. Dia tidak buat analisa. Dia tidak pernah turun lapangan. Dia tidak pernah lihat di Rembau tu ada tak berlaku perkara-perkara melibatkan duit 6 juta kepada UMNO. Jadi dia buat je kenyataan dia. Bermaksud di sini, Ketua Bahagian Bersatu Rembau ni adalah kaki bodek, kaki ampu je. Tahu bercakap bohong macam ni lah. Dia menggunakan kenyataan Raja Petra. Jadi itu hujah saya yang pertama untuk menjawab isu itu. Yang kedua, dia kata berkenaan dengan isu yang melibatkan Bersatu Terbuka dan telah pun memberi kerjasama kepada SPRM dalam isu penyiasatan, kononnya berlaku penyelewengan RM600 bilion dan kemudian diturunkan menjadi 92.5 bilion dan hingga menjadi RM300 juta seperti yang dituduh oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden PKR lah maksudnya. Okey. Yang pertama, sewaktu siasatan SPRM dan sewaktu kita lihat kekecohan ini berlaku ataupun kita tahu akaun Bersatu ini dibekukan, adalah selepas seminggu kita tidak tahu. Seminggu dah SPRM siasat, barulah Bersatu keluarkan kenyataan bahawa mereka lah telus dalam audit mereka lah. Rupa-rupanya SPRM dah siasat mereka awal lah. Itu yang pertama, tak payah nak berbohong. Kita cek balik kenyataan media, kita cek balik kenyataan Bersatu.
Itulah yang berlaku pada asasnya. Jadi isunya yang melibatkan apabila dia mempertikaikan seolah-olah kita yang berbohong, seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim berbohong dalam isu kata mula-mula menuduh 600 bilion, lepas tu turun pada 92 dan akhirnya 300 juta. Okey. 600 bilion yang cerita ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang cerita 600 bilion ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dulu waktu jadi PM dia kata wah dia umumkan kita memberi peruntukan kepada rakyat dengan berbagai-bagai ni, wah macam-macam. Berjumlah 600 bilion. Siapa yang cakap? Tan Sri Muhyiddin Yassin, presiden kau sendiri. Jadi, kita pun apabila jadi kerajaan, mencarilah cerita yang 600 bilion ni tadi. Di sinilah terbongkarnya. Apabila disemak rupanya sebahagiannya itu adalah duit rakyat sendiri seperti KWSP, KWAP dan sebagainya. Jadi, dia tidak melibatkan duit kerajaan. Yang betul-betul melibatkan duit kerajaan adalah 92.5 bilion ini. Jadi ini yang disemak sekarang ini. Yang mana kenapa dia pergi kepada cerita 300 juta pula. Kerana didapati daripada 92.5 bilion ini berlakunya komisen. Sehingga kan akaun bersatu ada 300 juta. Jadi ini sebabnya akaun bersatu ini dibekukan. Maka apa dia hujah yang kamu keluarkan ini? Jadi kamu cuba membuat propaganda, membuat penipuan dalam kenyataan media kamu. Pada saya tidak ada asasnya. Dibawa berdebat pun kamu akan kalah isu seperti ini. Karena kamu coba mengelirukan. Jika kamu seorang anak jantan yang berani, saya cabar kepada Haji Nazri Yunus ini. Kamu jangan menggunakan kenyataan daripada Raja Petra. Gunakan kenyataan kamu sendiri. Kamu sebagai ketua bahagian bersatu, kamu tidur. Kamu tak buat kerja. Kamu tak buat analisa. Selama ni kamu tak membantu. Kamu punya bahagian-bahagian lain. Ataupun bahagian kamu sendiri. Jangan jadi lembab. Kalau tak tahu jadi ketua bahagian, bagi orang lain. Jadi saya senang menjawab isu ini. Jadi itu saja pencerahan saya untuk ketua bahagian bersatu rembau yang lembab ni. Yang cuba buat propaganda murahan. Buat lagi analisa yang terbaik. Agak cerdik sedikit. Biar saya dah tak boleh nak menjawab lepas ni. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Tetapi saya harap kalau keluar kenyataan, jangan keluar pakai Raja Petra. Keluar kenyataan sendiri, senang nanti kami PKR, PH, BN, UMNO nak saman kamu. Ya, itu saya pesanan saya. Sekian, terima kasih.